قولي ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, Alhamdulillah puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini seperti biasa kuliah kita dalam pada hari Isnin, Selasa dan Rabu, iaitu pada pukul 11.30, iaitu kuliah kitab Matan Al-Ajurumiyah. Yang mana kitab ni yang namanya iaitu Kitab Nahu. Kitab ni perbahasan ilmu Nahu dan nama kitab ni Matan Al-Ajurumiyah. Karangan Syekh Ahmad As-Sonhaji. Nama pengarang tu kena ingat. Salah satu keberkatan kita nak belajar ni, yang paling penting sekali, kita tahu ilmu apa yang kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu siapakah pengarang kitab yang kita belajar tu. Contoh kita belajar, orang tanya kita belajar kitab apa? Matan Al-Ajurumiyah. Siapa pengarang kitab tu? Syekh Ahmad As-Haji nama dia. Kitab apa Matan Al-Ajurumiyah tu? Kitab Nahu. Tak apa dah. Paling kurang dah. Tak sebut nama pengajar pun tak apa. Tak sebut nama saya pun tak apa. Tapi janji kita tahu apa yang kita belajar. Ilmu apa kita belajar? Kena tahu. Jadi ilmu kita belajar ni ilmu Nahu. Ilmu Nahu ni panggil salah satu ilmu daripada ilmu bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni luas. Dia ada ilmu Nahu, Sharaf, ada ilmu Istiqaq. Ilmu Istiqaq ni cabangan daripada ilmu Sharaf. Lepas tu dia ada ilmu Wada'. Ilmu Wada'i. Ilmu tu memang semakin pupus lah. Ilmu Wada' Istiqaq tu tak ada orang perkenalkan. Jarang orang ajar. Kitab tu saya belajar pun dekat Pondok Patani lah. Di Malaysia ni jarang-jarang ada lah. Kalau ada pun mungkin bekas daripada pelajar sana, mengajar di sini ada. Itulah. Itu kemudian ilmu lurah. Ilmu lurah tu sendiri. Ilmu lurah ni bukan semata-mata kita bercakap. Yang paling penting sekali ilmu lurah ni kita nak memahami Al-Quran, hadis dan juga kita nak memahami percakapan ulama. Itu tujuan kita belajar. Ada pun bercakap, itu nombor 2. Ilmu bercakap ni nombor 2. Apabila kita kuasai ilmu Nahu, maka bercakap tu insya-Allah boleh buat. Kita bercakap Yang penting kita kena tahu mana isim, mana fi'il, mana haraf. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung lagi perbahasan kita iaitu berkenaan tentang haraf. Kita ni tak apa-apa tidak. Baik. Kitab kita pada muka surat 2 lah. Saya baca sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kalam kita dah maklum. Nak jadi kalam mestilah ada lafaz. Bila sebut lafaz itu lafaz itu iaitu satu suara, tiap-tiap suara yang mengandungi di atas, yang meliputi di atas sebahagian daripada huruf hijaiyah. Ini sekali lalu sebentar lalu. Kita dah belajar dah dulu, saya tak mau lambat-lambat. Yang dulu tu kita ulas sekali lalu. Kemudian murakkab. Bila sebut murakkab, itu susunan daripada lafaz. Paling kurang murakkab mesti 2 ataupun lebih. Bila sebut murakkab, dia bersusun di antara 2 kalimah. Contoh kita kata qama Zaidun.
Ataupun Zaid, Zaid itu berdiri. Telah berdiri oleh Zaid. Saya terjemah bahasa pondok, bahasa kitab. Itu murakab. Bila sebut murakab, dia paling kurang mesti ada 2 lafaz. Kemudian kita kata al-mufid. Bila sebut mufid, mestilah dia memberi faham. Apa yang orang tu cakap, kita memberi faham. Bagi orang mendengar ni, faham. Orang yang bercakap tadi tu, kita faham. Dengar dia cakap apa, kita faham. Dia kata, Zaid itu tengah berdiri sekarang ni. Kita dengar, orang samik, dia panggil samik. Orang yang dengar dia panggil samik. As-samik, orang mendengar tu, dia kata, oh, aku faham. Tapi kalau perkataan tu murakab, tapi tak memberi kefahaman, itu tak panggil kalam. Contoh kita kata, jika berdiri Zaid itu, kita pun nak perhati dengar apa nak cakap ni. Jika berdiri Zaid, apa cakap? Tak faham, walaupun murakab. Bersusun, koordinat bersusun, tapi tak memberi mufid. Tak memberi faham pada kita, maka itu tidak panggil kalam. Kemudian wad'i. Wad'i ni hantaran. Ataupun letakan daripada bahasa Arab. Jadi wad'i ada 2. Satu dengan makna wad'i dengan makna hantaran bahasa Arab. Nak jadi kalam tu mestilah dengan kalam bahasa Arab. Pendapat yang kedua pula dia kata dengan qasad. Apa dengan qasad? Dengan kita niatkan. Orang yang bercakap tu dia ada niat. Kalau dia tak ada niat, maka tu tak panggil kalam. Contoh dia kata orang tidur. Orang tidur, dia tak ada niat pun, dia tak sedar. Dia kata Zaid tu tengah diri. Kita tengok orang ni tidur ni. Walaupun murakab, walaupun mufid, tapi dia tidak ada qasad, dia tidak ada niat. Maka itu tidak dipanggil kalam. Begitu juga percakapan orang mabuk. Orang mabuk pun gitu juga. Dia kata, aku nak makan, aku nak makan. Dia kata, ana akulu, dia kata. Orang mabuk. Dia kata, tapi percakapan kita faham tak faham. Murakab. Lafaz. Tapi dia tidak ada qasad. Wad'i itu dengan mana 2, Satu hantaran bahasa Arab, satu lagi dengan ada niat. Habis itu. Itu sekali lalu. Kemudian bahagian kalam. Dia tak rugi. Kita ulang 2 kali tak apa. Dia lama-kelamaan kita belajar kitab Jumiah ni, kita makin faham. Kitab Jumiah ni, tuan-tuan, saya dah sebelum saya cerita, saya Alhamdulillah, kitab Jumiah ni dengan futuhat. Saya belajar kitab Jumiah ni, Allah Ta'ala buka futuhat. Ilmu-ilmu lain, saya dapat dengan asbab mata Jumiah. Dengan mata Jumiah lah. Saya menghafal mata Jumiah ni diisi kubur Tok Kenali. Pada ketika umur 21 tak silap. Malam Jumaat masa tu saya menghafal kitab mata Jumiah ni. Tapi berkat mata Jumiah ni Alhamdulillah. Walaupun saya tak belajar lagi masa saya hafal saja. Saya hafal. Kemudian lepas tu baru saya belajar. Orang zaman sekarang dia tak macam tu. Kalau dulu dia hafal dulu baru belajar. Saya hafal dulu, kemudian baru belajar. Dah setahun, dah 6 bulan baru belajar. Hafal je tak faham pun. Tapi nak cerita kata mata Jumiah ni, Allah Ta'ala bagi futuhat pada kita. Kalau kita belajar mata Jumiah, insya-Allah Allah Ta'ala bukakan futuhat dalam hati kita ni. Kita belajar ilmu apa-apa sekalipun, insya-Allah kita akan faham. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah dan kita sebut amin semua insya-Allah. Habis. Jadi mata Jumiah memang dia berat sikit, sedikit. Mata ni jarang orang nak mengajar. Sebab dia bahasa ulama dulu. Cakapan dia tu. Baik, kita tengok. Kemudian kita pergi seterusnya. Pembahagian kalam. Ini kita secara sepitan lalu. Mungkin ada orang yang baru join atau yang ada yang masih tak jelas lagi apa yang kita duk cerita ni. Saya urang sekali lalu. Jadi pembahagian kalam itu ada 3. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Jadi bila sebut pembahagian kalam,
dia ada tiga. Bila sebut nak kata nak jadi kalam tu, dia ada tiga. Sama ada isim, fi'il ataupun haraf. Apa itu isim? Isim kita dah abang dulu. Kalau nak tengok nota, siapa-siapa yang ada nota tu boleh tengok balik. Bila sebut isim, iaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Itu saya dah ulang dulu. Walam taqtarin bizamanin wad'an kazaidin. Saya dah sini cuba tengok balik nota kita. Terjemahkan balik. Isim itu ialah ialah satu kalimah yang menunjuklah ia kalimah di atas pengertian. Makna ni maksud makna pengertian. Kalimah itu menunjuk di atas pengertian. Fi nafsiyah dengan sebab diri dia. Diri dia tu kita dah faham dah. Dengan sebab diri dia tu kita dah faham dah. Walam taqtarin. Dan dia tidak menyertailah ia kalimah itu dengan mana-mana masa. Dia tidak bersangkut paut dengan masa yang telah lepas. Dia tidak bersangkut paut dengan masa yang akan datang. Dan dia tidak bersangkut paut dengan masa yang sedang berlaku. Dia tidak bersangkut mana-mana masa. Contohnya kita tulis kazaidin. Seperti lafaz zaidin. Seperti lafaz rajulu. Nampak tak? Lafaz rajulu. Seperti lafaz Mekah. Makkah tu, Mekah. Sebut Mekah tu kan? Semata sebut Mekah tu kita maklum apa? Tengok. Itu satu kalimah menunjuk di atas pengertian dia tu dengan sebab diri dia tu. Bila sebut Mekah. Kemudian dia tidak menyertai. Dia tidak bersangkut paut dengan mana-mana masa. Bila sebut Mekah, kita faham Mekah. Tak ada kita kata di mana Mekah, tak ada sebut. Ataupun kita sebut Haza. Ini itu panggil isim juga. Isim domer. Ataupun isim isyarah. Haza. Kalau isim domer, huwa. Itu pun panggil isim juga. Dia tidak menyertai dengan mana-mana masa. Itu panggil isim sekali lalu. Kita pitas. Bismillah. Kemudian. Fi'il pula. Apa tarikh fi'il? Ini sekali lalu. Siapa yang baru join tu, dia dengar tu. Nanti insyaAllah ada sahabat kita. Dia kongsikan dalam grup WhatsApp. Ajar Rahayu. InsyaAllah Ajar Rahayu akan kongsikan dalam WhatsApp. Dah kongsi sebelum tapi insyaAllah kongsi balik. Mungkin terlepas pandang. Kemudian kita kata pula. Fi'il apa fi'il? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Tapi dia beza apa? Walam bukan walam takrin. Bila sebut dia tu, dia kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qataronat. Beza sikit dengan isim. Bila sebut fi'il, dia menyertai ya fi'il itu dengan mana-mana masa. Contoh kita kata apa? Contoh kita kata ja'a. Ja'a. Contoh kita kata fi'il madhi, koma. Berdiri. Bila sebut berdiri, dia bersangkut paut dengan masa. Kita faham apa berdiri situ? Kita faham kata koma tu berdiri. Lagi pula kita maklum kata bila sebut berdiri, bersangkut paut dengan masa. Masa apa? Masa berdiri. Kalau koma itu past tense. Masa yang telah lalu. Kalau yakumu itu dia panggil present tense. Continuous. Yang sedang berlaku. Continuous. Yang sedang berlaku. Ini fi'il mudhari'. Ini kita dah bahas sebelum ni. Habis. Kemudian huruf. Ini huruf ni. Ini. Huruf ni apa maksud huruf?
Sama juga dia punya apa? Tarikh tapi beza sedikit. Dia beza sedikit. Huruf ni kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Beza situ je. Kalimah yang menunjuk di atas makna tapi dengan sebab dengan yang lainnya, dengan sebab lafaz yang lain. Soalan kata dia sebab menumpang lafaz yang lain. Contoh kita kata apa? Fi, di dalam. Kita sebut ila. Kita sebut ila, dia mestilah menumpang pada lafaz yang lain. Contoh kita kata apa? Azhabu ilal madrasah. Aku pergi kepada sekolah. Aku pergi ke sekolah. Bila sebut aku pergi ke sekolah, jadi ila tu dipanggil haraf jar, dipanggil huruf. Sebab apa panggil huruf? Sebab dia tu bukan dengan sebab diri dia tu. Kita faham tu dengan sebab dia tu menumpang pada perkataan yang lain. Kalau semata-mata dia, diri dia, kita tidak faham. Contoh kita kata, di dalam. Orang dengar di dalam. Apa di dalam? Tak faham. Tapi kita nak faham huruf tu dengan sebab dia menumpang dengan lafaz yang lain. Takrif dia, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ini dengan sebab lafaz yang lain. Bukan semata-mata dia. Kalau semata-mata dia, kita tak faham. Itu huruf. Contoh kita kata kepada. Kita tanya, kepada apa? Kepada kekandaku. Apa kita faham? Di dalam. Orang akan tanya kita, apa di dalam? Saya ada di dalam bilik. Oh, faham dah. Bila sebut ada di dalam, kalau semata-mata sebut di dalam, kita tak akan faham. Dia mesti bersangkut paut, dia bergantung dengan perkataan yang lain. Habis itu. Faham lagi? Okey, dah habis. Jadi isim tu kita dah bahas dah dulu. Okey. Isim itu, alamat isim kita maklum. Ulang sikit. Alamat isim dikenal, dibezakan dengan khofat. Apa maksud dikenalkan dengan khofat? Dikenalkan dengan sebab baris bawah. Semata-mata ada baris bawah, itu kita kata alamat isim. Apa alamat? Tanda-tanda isim. Contoh kita jumpa dalam Al-Quran. Kita jumpa Al-Quran. Kita jumpa ada lafaz fi. Kita jumpa ada baris bawah. Contohnya. Kita kata, kita kata gini. Alif lam mim zalikal kitabul raiba fi hudan lil muttaqin. Lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitabul raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin. Ada tumpah dulu tu. Baris bawah. Lil muttaqin. Bila ada sebut, dia tak dekat muttaqin. Tak sebut dia bermuttaqin. Sebab apa? Dia ada lam. Ada jar. Maka kita tengok dia ada baris bawah. Maka kita kata dia tu isim. Syam tu, bila ada baris bawah, dia huruf khafat. Dia tu di baris bawah. Itu kita kata isim. Contoh orang bersumpah. Wallahi. Oh, Ustaz, lafaz Allah ni Ustaz. Dia semua Wallahi Ustaz. Baris bawah ni kenapa ni? Kita cakap itu isim. Nampak lagi. Habis. Kemudian ada tanwin. Tanwin ni kita panggil apa? Contoh seperti kalimah Zaidun. Ni semua dah bagi dah ni. Dah ajar semua ni. Lepas ni kita nak bawa ni, kalau ajar yang baru baru saya pakai apa? Whiteboard Dengan tanwin. Tanwin ni macam mana? Tanwin kita kata Zaidun, Rajulun, Nisaun. Kalau orang tanya kita, Rajulun tu kalimah apa Isim ke fa'il ke haraf Orang tanya kita. Kita menjawab isim.
Sebab apa kau cakap isim? Sebab nak cam dia ada tanwin. Salah satunya ada tanwin. Sebab tu panggil isim. Orang dengar pun, oh, faham, faham, faham. Nampak tak? Senang je, bukan payah. Eh? Orang tanya lagi, jumpa dalam Quran. Ish, jumpa dalam hadis. Ada kitabun. Kitabun. Ada kitabun. Kitabun apa? Kitabun tu dia panggil isim. Sebab apa panggil isim? Sebab ada tanwin. Jadi habis. Kemudian masuk alif dan lam. Salah satu lagi. Nak kenal isim itu, alam tanda-tanda dia, iaitu masuk alif lam. Tu ada kata, wadukhulil alifi wal lami. Dan masuk oleh alif dan lam. Contoh kita jumpa dalam Quran. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Alif lam situ. Al-kitab. Tanya kita. Orang tanya kita. Haji Ali. Orang tanya. Al-kitabu tu isi ke lam Tak payah fikir banyak. Oh, ada alif lam tu. Bila ada alif lam, dipanggil isim. Kalau tanya isim tu apa Isim itu kalimah yang menunjuk di atas pengertian dengan diri dia. Diri dia tu ada pengertian. Sebab ada pengertian, kita kata Al-Kitab. Kitab. Quran. Kemudian, dia tidak menyertai dengan mana-mana masa. Haji Ali apa? Contohlah, saya kata Haji Ali pun terang pada orang. Oh, dia tak menyertai mana-mana masa. Tidak. Sebab Alkitab kita faham tak? Oh, itu isim. Dia tidak ada sangkut paut dengan masa pun. Semata-mata diri dia tu kitab. Oh, orang dengar pun faham. Tengok. Kita nak terangkan orang pun faham. Senang je. Bukan payah pun. Kita terang tarifkan isim. Kemudian kita bagi alamat tanda-tanda isim. Kemudian kita bagi contoh isim. Dah. Selesai isim. Faham isim ni betul-betul? Ikutlah. Kita boleh faham. Lepas i'rab kita boleh i'rab dah. Itu isim. Habis. Kemudian alamat dia lagi apa? Banyak alamat dia. 1, 2, 3. Mula-mula khafat bagi bawah. Tu alamat dia juga. Tanwin. Masuk alif lam. Yang keempat apa? Wa hurufil khafdi. Ni kita tanya. Dan dikenal isim itu dengan huruf khafat. Huruf khafat ni macam mana? Ni contoh ni. Wahiyya min. Min tu dipanggil huruf khafat. Hurufil khafdi dipanggil. Huruf yang kita bariskan bawah. Apa huruf yang baris bawah? Tulis tu. Yang ni huruf selepas daripada huruf khafat itu kita bariskan bawah. Tulis. Selepas kalimah huruf itu kita bariskan bawah. Ada orang angkat tangan. Okey, tanya. Ustaz, haraf qafat dengan haraf jar tu sama ya Ustaz? Huruf khafat dengan huruf jar sama. Okey, terima kasih. Huruf khafat itu pendapat bagi ulama Kufah. Tulis itu. Orang nak tanya tu saya tanya. Orang nak tanya saya kena jawab lah. Tulis itu. Huruf khafat tu apa? Huruf khafat itu pendapat bagi ulama Basrah. Kalau ulama Kufah, ulama Basrah, ulama Kufah, minta maaf. Nanti saya tulis. Sekejap, saya tulis. Senang. Sekejap, huruf jar. Huruf khafat dulu lah. Jadi tu lah senang. Cantik sikit. Biru. Huruf al-khafdi.
Huruf al-khafdi. Ni di sisi inda. Itu bahasa Arab Indal kufiyin. Kufiyina. Kemudian huruf jar. Huruf jar. Indal basriyin. Indal bisriyin boleh, basriyin boleh. Inda al-basriyin. Okey. Nampak? Di situ. Okey, kalau orang tanya, huruf khafat dengan huruf jar sama ke tak? Benda sama tapi di sisi ulama lain. Kalau huruf khafat itu di sisi ulama Kufah, al-Kufiyin, ulama Kufah, tu jamak. Dia panggil plural. Ada Kufiyin. Kalau huruf jar dia baca huruf baca hurufu. Saya padam, jap. Itu kalau bari bawa ambil di depan. Itu aywah. Huruful khafdi 'inda kufiyyin. Tulis itu. Siapa yang tak pandai tulis bahasa Arab, tak apa, biasakan tulis. Kalau huruful jar itu di sisi ulama Basrah. Kufah dengan Basrah ni di Iraq. Di Iraq Ibaratnya ginilah ajarannya. Orang KL panggil cangkul. Orang petani, orang Kelantan panggil cok. Orang ni ustaz, cok tu apa ustaz? Cok tu di sisi bahasa Kelantan. Cangkul itu di sisi bahasa KL. Benda sama je. Nampak? Nampak lagi Begitu juga orang tanya, huruf khafat dengan huruf jar tu benda sama ke? Sama je. Tapi huruf khafat tu di sisi ulama Kufah. Jar di sisi ulama Basrah. Kalau dengar, faham. Dekat KL, kita panggil bubur. Kalau makan bubur tu, nasi dengan bubur tu kita panggil bubur. Kalau lapar, beli bubur. Kalau dekat Kelantan, panggil bubur. Dia panggil nasi air. Kalau bubur tu lain. Nampak tak? Benda sama je. Nasi air pun panggil, bubur pun panggil. Tapi istilah lain. Ibarat gitu. Faham lagi Ajar mana? Okey, semua dah saling ke saya nak padam? Dah Ustaz. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Saya padam. Okey. Itu panggil huruf khafat dan huruf jar. Tapi tak apalah, kita nak tahu kan. Ni macam belajar bahasa Arab betul-betul ni. Macam bahasa Arab universiti macam ni lah belajar. Tapi saya belajar kat pondok macam ni lah cara dia. Tapi kalau orang tanya tu kita jawab lah. Ada khilaf-khilaf ke dalam bahasa Arab, tak apa saya bagi tahu. Baik, habis. Tengok. Itu huruf khafat. Kalau orang tanya isu huruf khafat, huruf khafat tu, yang ni ada huruf jar. Apa dia huruf jar? Kalau tak tahu. Wahia. Ni huruf jar ni. Dan bermula ia huruf jar tu. Huruf khafat tu. Min. Ialah min. Kita dah bagi contoh minggu lepas. Min. Huruf khafat. Kita panggil huruf. Tapi nama khafat sebab apa khafat? Sebab dia dibariskan bawah.
Orang tanya, min tu apa Orang tanya Haji Ali esok. Kita jawab, min tu dia panggil huruf jar. Sebab apa panggil huruf? Sebab dia tu menumpang kepada, dia tu satu kalimah yang menumpang kepada lafaz yang lain. Jar tu, bila sebut khafat tu, sebab dia kena baris bawah. Selepas daripada kalimah, daripada huruf tu, kita kena baris bawah. Tapi ada beberapa tempat lagi, nanti kita nak belajar. Masalah Ismul Ladzi la yusrif. Ada tempat-tempat bahagian yang kena baris atas. Dia juga. Bukan semua baris bawah. Tapi insya-Allah nanti kita belajar. Bukan net level dalam ni juga. Dalam kitab Jumiah juga semua ada. Jangan risau. Habis. Wahya min. Min kita dah bahas malam dulu. Min dan ilah kita dah beri contoh minggu lepas. Kita beri contoh macam mana? Selamat. Sirtu minal basrati ilal kufati. Sirtu berjalan aku. Berjalan aku mulai. Mulai. Nampak? Saya terjemah mulai. Sebab min tu min ibtidak. Mulai daripada Kufah sehingga ke Basrah. Berjalan. Itu contohlah. Habis. Itu min dengan ilah kita dah bahas. Min tu daripada, ilah tu kepada. Itu basic lah. Min tu daripada tu boleh tengok kamus. Cuma nak faham makna dia tu, itu tidak ada dalam kamus. Itu kena belajar ilmu nahu. Kena ingat Kita nak faham pengertian bahasa Arab ni, dia bukan boleh tengok kamus macam tu tak. Sebab dulu saya belajar bahasa Arab dengan Tok Guru Pondok, dia tak penting kita tahu makna. Terjemah tu saya tak penting kata, sir tu maksud apa, tak ada. Kita pandaikan nahu dulu. Bila nahu dah pandai, kita boleh tengok kamus sendiri. Sebab kamus bahasa Arab tak macam kamus English Kamu bahasa Arab ni dia ada fi'il dia ada fi'il mudhari' dia ada masdar dia, kata terbitan dia. Nak tengok tu kena pandai juga. Bahasa Arab ni Mari tengok. Habis. Kemudian kita kata apa pula? Wa'an. An pun al-mujawazah. Kita betul minggu lepas. Kita kata Roma itu asah manil kausi. Memanah oleh aku. Memanah ni kita panggil apa Apa kita terjemah minggu lepas? Orang tolong jawab soalnya. Melepaskan. Melepaskan. Nak panah kan lepas. Memanah pun boleh kita cakap memanah senang bahasa kita Jangan kita, aku nak melepaskan panah ni. Tak ada. Aku nak memanah ni. Oh, tak tulis lagi. Saya dah tulis dah minggu lepas. Minggu lepas saya dah tulis yang Roma itu. Lepas ni, tak apa tulis banyak. Mungkin ada yang tak diikut minggu lepas kan. Bukan Ustaz tulis Rom 1 kah? Rom 1 apa? Saya tak pandai. Roma itu. Tak apa. Oh, Roma itu. Bukan Rom 1. Bukan Rom tu. Yang tak apa saya tulis Okey. Roma itu. Roma itu. Dia macam nawa itu juga. Atau wazan nawa. Roma. Dia atas wazan nawa. Dia panggil fi'il lafif makrun. Siapa belajar mata minat dengan saya baru ni, bulan puasa, dia panggil fi'il lafif makrun. Roma itu asal Roma. Asal perkataan dia, asal dia Roma. Ini Roma asal perkataannya. Macam tu juga kita duk niat tu. Nawa itu sama Rodin. Nama ingat Roma itu. Nawa itu. Asal nawa itu. Ya. Nawa itu. Cerita ambil kalimah apa. Nawa itu ni asal perkataannya. Nawa itu.
Nawa itu asal perkataan itu nawa. Macam Roma juga. Roma, nawa. Niat. Dia panggil kalau orang belajar dalam ilmu saraf, matan minat kita ajar dulu. Dia panggil fi'il lafif makrun. Sebab apa? Sebab huruf ilat waw dengan ya tu dia menyertai sekali. Ingat lagi tak ajarana? Ingat lagi tak ajarana? Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Nama. Tak apa Ingat lagi tak Kak ini? Fi'il lafif makrun. Tak ingat, Haji Yaakob yang ingat. Haji Yaakob. Mana Haji Yaakob tak tanya ni. Haji Yaakob ingat Haji Yaakob? Haji Yaakob? Ingat-ingat lupa. Ah. Rujuk balik lah. Dia lapis tu. Nampak tak? Lapis makrut, satu lagi lapis marduk apa. Ada dua tu. Dia fi'il lafif mafruq. Mafruq. Makrut. Laq. Huruf ilah dia di tengah kan? Huruf ilah dia. Huruf ilah. Lepas tu makrun. Makrut. Jangan lupa dulu kita dah bagi tahu dah. Ni makrun ni. Fi'il lafif makrun huruf ilah. Dua-dua Ganti menyertai sekali. Ganti ain dan lam. Macam Ada contoh Ada dua huruf ilah tu. Huruf ilah, dua ilah berhimpun sekali, menyertai sekali. Dia panggil fi'il lafif makrun. Makrun kan menyertai sekali. Kalau mafruq bercerai. Cerai. Jangan terlupa. Tengok balik. Roma. Ra alif mim. Bercerai kan? Itu bercerai. Itu lain. Itu bercerai. Itu tak ada masuk dalam fi'il lafif makrun. Tapi nak cerita nawa ni. Roma lain. Nawa. Habis. Tak apa. Okey, baik. Nanti tengok balik kitab. Baik, Roma itu saya pandang balik. Ni rentetan daripada kita belajar mata minat itulah. Dia berkait ilmu nahu sorab tu dia kait. Tapi nahu tu paling penting sekali ibu dia. Ya, sorab tu bapak dia. Kalau anak dia tak apa. Anak dia tak belajar pun tak apa. Macam apa mantik ke ilmu balarah ke. Belajar sikit-sikit tu boleh. Roma itu anil kausi, betul lah? Apa contoh kita dulu? Roma itu sahma anil kausi. Okey, Roma itu as-sahma. Terima kasih Cikgu Fikri. Roma itu as-sahma anil kausi. Tu. Melepaskan oleh aku. Dia nak terjemah bahasa kita KL macam mana ni? Manah sedap tapi kita faham lah kata melepaskan oleh aku anak panah. Boleh? Daripada busuran. Maksudnya dia tarik tu tengah tarik begini. Dia tarik sana. Sini busuran. Betul. Tarik tangan. Macam mana nak buat macam tu lah. Dia tarik kat sini lah. Dia tarik. Tu, tarik tu. Daripada busuran. Busuran panggil apa bahasa kita KL ya? Siapa tolong jawab seorang? Memang busur kan Ustaz? Memang busur lah. Tak tahu apa bahasa kita memang busur jugalah. Kalau pergi memanah tu cakap aku tarik dekat busuran macam tu. Tarik dari busur lah kot. Tak sebutlah busuran kot. Busur. Tarik dari busur gitu kan. Tarik. Lepas tu dari tu kata tu. Orang kata bow. Baik habis itu. Tak apalah kita besar kan? Ya. Busa dan panah kan? Busa dan anak panah. Busar dan anak panah. Tak apalah asal je. Saya faham. Baik. Kemudian lagi.
Itu dia panggil an. Kemudian kita masuk pula. Dah masuk dah. Kita masuk apa pula? Kalau kita macam kata ala. Ala ni kita dah terjemah dah minggu lepas. Ala ni dia maksudnya atas. Ala ni, maksud ala ni sebenarnya atas. Kita kata apa? Rakib tu. Rakib tu alal frosi. Saya dah tulis dulu minggu lepas, tak apa tulis balik lah. Takut ada orang ikut. Rakib tu alal farosi. Pula ni. Tak nampak skrin Ustaz. Ya, okey. Saya pandang balik Rakib tu alal farasi. Rakib tu menunggang aku di atas kuda. Nampak tak? Kita nak faham raja tu, dia mestilah dia tu ala tu dengan sebab kalimah lain, dengan lafaz lain apa? Al-farasi. Atau panggil isim. Ala tu dah panggil isim dah. Diri ala tu isim. Al-farasi pun panggil isim. Ada dua isim kat situ. Sebab apa? Ala tu kita panggil huruf khafat. Satu. Al-farasi tu dengan sebab dia bawah tu dah panggil isim dah. Kemudian masuk pula alif dan lam. Ada tiga situ isim. Nak macam kata isim ni kuat betul. Di atas fi'il. Kita tengok kalimah al-farasi dah tahu dah. Nampak tak? Ala tu huruf khafat. Al-farasi tu dia panggil isim. Sebab panggil isim? Sebab dia baris bawah. Kemudian masuk pula alif lam pula dah. Habis itu. Itu ala. Di atas. Okey, baik. Ni kita masuk baru pula ni. Kita masuk baru. Wafi. Wafi pula. Bukan nama orang wafi kalau nama orang wafi tu kesempurnaan. Nama wafi. Ini wafi dan fi. Nak makna fi. Apa tu fi? Fi ni asal maksudnya di dalam. Fi ni maksudnya di dalam. Okey, tengok contoh. Saya nak tulis contoh. Saya padan Al-ma'u. Al-ma'u. Ni tak ada. Minggu lepas tak ada ni. Ni kena tulis. Fil kauzi. Fil kuzi. Fil kuzi. Air itu di dalam cerek. Air itu di dalam cerek. Kus. Baik, bila sebut fi, dia panggil di dalam. Air itu di dalam cerek. Nampak lagi? Air itu di dalam cerek. Baik. Fi itu kita panggil di dalam. Maka bila ada huruf khafat atau huruf jar pemanggil, huruf khafat pemanggil. Maka selepas daripada huruf khafat tu baris bawah. Maka itu kita panggil isim. Maka kita panggil isim Diri fi tu kita panggil isim juga. Sebab apa? Sebab nama dia huruf khafat. Habis itu. Kemudian lagi pula. Apa lagi? Kemudian dia kata warubba. Warubba ni apa? Saya padam. Saya padam. Tolong tutup sekejap. Ya, kok. Ya, kok tolong.
Okey. Warubba. Warubba ni contoh dia apa? Warubba ni kita nak terjemah dia apa? Okey, saya pandang balik. Dia huruf jar juga. Warubba. Rubba lah. Rubba. Rubah ni, dia kalimah dia, nama dia, huruf jar apa ni? Nanti tak tulis. Dia panggil huruf jar. Huruf jar. Huruf ofat pemanggil. Huruf jar pemanggil. Huruf jar syibih zaidah. Nama dia huruf jar syibih zaidah. Kalau bahasa Arab panggil harfu jarrin syibih zaidatin. Harfu jarrin syibih zaidatin. Turba. Huruf jar yang dia panggil huruf jar yang zaidah, yang menyerupai akan zaidah. Huruf jar yang menyerupai akan yang lebih. Apa yang lebih? Tak lagi kita tengok. Kita tengok contoh di bawah, nampak. Okey. Dah habis tulis, saya nak buat contoh. Dah habis tulis dah ke? Sudah, Dah Ustaz. ada Ustaz. Dah. Hmm. Ustaz, kalau Zaidah kita boleh cakap tambahan juga Boleh, tambahan boleh. Ini bukan zaidah dalam ilmu nahwu, itu yang lain. Kita tengok ni istilah ni zaidah ni tambahan. Syibih zaidah yang merupakan akan tambahan. Dia tambahan. Itu nama dia. Nama dia tu. Diri rubah tu panggil haraja syibih zaidah. Majid. Tambahan. Mazid lain. Tapi dia panggil zaidah, tak panggil haraja syibih mazid. Dia tak jemaah tu zaidah. Yang lebih. Baik, kita padam. Okey. Contoh dia apa tu ni? Rubba. Rubba karimin. Apa tak? Rubba karimin. Cakap rubba karimun. Rubba karimin. Apa? Laki tuhu. Laki tuhu. Rubba karimin laki tuhu. Nak terjemah apa? Sedikitlah. Rubba ni asal dia tengok ayat. Sedikitlah lelaki yang mulia. Dia sebenarnya rubba karimin tak sedap tu. Dia kena cakap rubba rajulun karimin. Dia buat sedap gitu sebenarnya. Ya. Rubba rajulin karimin. Nanti saya butakan balik. Dia macam ayat jatuh lah. Saya sapu sikit Dia kena tulis tengah-tengah tu nanti jap. Silap tu. Betul lah tu sebenarnya, tapi nak tambah. Dia ada satu tinggal ayat. Rubba. Ni mau kena. Rubba rajulin karimin laki tuhu.
Nak baca rubba karim, rubba rajulun boleh, rubba rajulin pun boleh. Kalau baca rubba rajulin, itu kita baca idhafat. Rubba rajulin karimin. Laki tu. Sedikitlah ada laki yang mulia. Laki tu berjumpalah oleh aku akan dia akan lelaki yang mulia. Maksudnya apa? Aku jumpa lelaki yang mulia tu sedikit sangat. Maksud rubah ni maksudnya dia ada dua makna. Kena tengok ayat. Kalau kita baca ni nak cerita semata-mata baris bawah bukan nak cerita terjemah. Kalau nak cerita terjemah, rubah tu dari dua makna pula. Kadang-kadang kita nak terjemah banyak pun boleh, nak terjemah sedikit pun boleh. Tapi bergantung pada ayat. Kalau kita nak cakap sini, banyaklah lelaki mulia aku jumpa. Jarang lelaki yang mulia ni kalau nak jumpa ni sedikit sangat, bukan ramai. Lelaki yang mulia ni maksud tak ada sifat dengki, tak ada nak cerita kata sedikit. Jadi rubah kita terjemah sedikit. Sedikitlah bagi lelaki yang mulia itu aku berjumpa. Laki tuhu ni aku berjumpa akan dia akan lelaki yang mulia. Nak kata sedikit bukan banyak. Okey, siapa angkat tangan? Bagi baik tanya Hajar Ayu Ustaz, nak minta terang balik tadi beza penggunaan rojulin dengan rojulun tu. Terasa Ustaz. Okey. Dia kalau nak tanya apa? Kalau rubba itu kita pakai dengan mana rubba rajulin, itu nak meraihkan lafaz. Kalau baca rajulin. Kalau kita nak baca dia tu rajulun, itu sebab nak meraihkan tempat. Nak meraihkan tempat dia tu mubtada'. Ni masuk mubtada' ni payah ni. Pernah tanya tu. Tengok. Tengok Okey. Nampak tak? Oh, tak naik. Tak nampak. Tak nampak. Gelap je Ustaz. Gelap Ya. Gelap dah. Mana? Ustaz, robu kat situ dia kira huruf jar atau dia kira isim? Yang mana? Rubba. Rubah tu kita panggil isim. Diri dia tu isim. Jadi rubba rojil. Jadi dia macam perkataan tahta macam tu. Dia Sama. tak tahtanya juga. Itu paling bawah. Okey, nampak tak dalam skrin? Rubba rajulin boleh, rajulun boleh. Kalau Ustaz, dia baca boleh jadi maaf Ustaz, nak tanya dia boleh jadi mudhaf wa mudhaf ilaih jugalah ni kalau rabu rajul. dia boleh. Dia baca idafat. Kalau baca baris bawah, rubba tu kita panggil rubba tu dipanggil arjar. Itu nak meraihkan lafaz rubba tu sendiri dia arjar, kita baris bawah. Tapi kalau kita nak meraihkan dia baris depan, rubba rajulun karimun laqituhu. Kalau baris depan, itu kita panggil rubba rajulun. Itu kita panggil rajulun tu jadi mubtada'. Bermula sedikitlah lelaki yang mulia itu, berjumpalah aku akan dia. Tu bermula sedikit. Kalau kita cakap sedikit sangatlah bagi lelaki, bila ada bagi tu,
itu mesti baris bawah. Nampak? Okey. Nampak tak saya tulis baris depan tu? Dia tak naik lah ni apa pasal ni. Jadi hang pula dah. Saya buang balik. Ha, Ustaz, sambil-sambil saya tanya boleh? boleh. Apa? Kalau Zul Fadli maknanya itu pun macam tu juga, macam rubah kat sini juga. Zul tu isim syarat. Dia Oh, panggil Zul tu isim 5. Dia panggil isim 5 itu masalah lain. Itu bukan huruf jar. itu bukan huruf jar. Itu Itu yang mempunyai kelebihan. Zul jadi Fadli. dia mudhaf wa mudhaf ilaih juga kat situ. Dia mudah-mudahan filan. Tapi cuma dia bukan diri dia huruf jar, bukan. Bukan huruf jar. Dia Kalau bukan diri huruf jar. kalau macam dunillahi, Duna, ya betul. Itu dipanggil, Duna tu panggil zorof. Dia macam okey. tahta pun zorof. Tapi dia masuk bawah huruf jar ni dia besar. Okey, faham. Macam rubah ni sebenarnya memang huruf jar. Tapi dia punya makna tu dipanggil huruf jar syibi zaidah. Ini Right. nanti kita nak bahas nanti akan datang ni. Dia masuk dalam bab-bab lain ni. Rubah, ba, kaf. Alright. Tahta. Itu semua masuk idafat nanti. Masuk dalam bab idafat. Nampak lagi Okey, baik. Saya pasang balik. Nanti minta tolong ajar Rayu. Tolong ni Okey, baik. Itu rubah. Jadi rubah tu dia ada dua Saya ulang balik rubah ni. Takut orang pening. Dia sebab ada orang tanya baris depan boleh ke? Boleh. Tadi tak. Rubah. Rajulun karimun laqituhu. Rubah rajulun karimun. Nak baca karimun pun boleh. Nak baca rajulin pun boleh. Rajulin karimin pun boleh. Nak baca rubba rajulun karimun boleh. Nak baca rubba rajulin karimin pun boleh. Beza dia apa? Kalau rubba rajulun tu dikatakan jadi mubtada. Tu mubtada tu payah cerita tu. Benda tu tak masuk lagi bab tu. Tapi kita nak cerita hari ni, dia baca baris bawah dulu. Kalau baca baris bawah, kita terjemah sedikitlah bagi lelaki. Ada bagi. Biasa kalau idafat ni kita panggil bagi. Untuk. Sedikitlah bagi lelaki yang mulia itu, laki itu berjumpalah oleh aku akan lelaki yang mulia. Maksudnya apa? Aku jumpa lelaki yang mulia tu sedikit sangat. Itu cerita dia. Habis itu. Satu lagi. Ustaz, mana yang lebih utama Ha? Mana yang lebih utama, kita baca baris bawah ke lebih baik atau baca baris atas ke lebih baik? Dia tak ada lebih baik. Dia boleh duduk boleh. Cuma dia i'rab dia berlainan. Dia tak ada lebih baik. Dia kalau i'rab dia berlainan. Kalau rubah baca baris bawah itu idafat. Kalau kita baca rubah rajulun tu jadi mubtada. Dia bahasa Arab dia tak ada mana lebih baik, cuma dia tengok tempat dia. Kita nak terjemah macam mana? Baik tengok. Ustaz, soalan. Okey. Rubba rajulan. Rubba tu mubtada ataupun rajulun dia mubtada? Mubtada tu rajulun. Rubah tu kan dipanggil huruf jar syibi zaidah. Okey. Okay. Baik tengok Baik habis. Kita ambil satu kalimah lagi. Huruf ba. Ba pula. Ba pula. Saya padam
Boleh padang. Ba pula kita contoh marartu bizaidin. Marartu bizaidin. Oh tak banyak dah. Lepas ba, kaf, lam. Apa? Marartu bizaidin. Lebih masa sikit tak apa Saya kalau mengajar lebih masa sikit. Okey, tengok. Marartu berjalan oleh aku. Berhampiran dengan Zaid. Kalau sebenarnya ba tu dengan. Sebenarnya berjalan aku dengan Zaid, betul. Tapi ba tu dia ada maksud lain. Dia panggil ba tu lil ilsaq. Ba lil ilsaq. Lil ilsaq. Kalau nak terjemah sedap, berjalan oleh aku berhampiran Zaid. Berjalan oleh aku di tepi Zaid. Tu lil ilsaq. Kalau bahasa petani waktu saya mengaji dulu, Tok Guru dia terjemah berjalan oleh aku berdepek dengan Zaid. Dia kata berdepek. Tu mengaji itulah. Tapi kalau bahasa KL tu tak ada. DCC. DCC. Berdepek tu di sisi Macam mana? Ya Ustaz, DCC lah. Di sisi Zaid. Berjalan oleh aku di sisi Zaid. Di sisi Zaid. Ba tu kita terjemah lil ilsaq ni kita kata di sisi. Tu di sisi. Tak tahulah Ustaz, screen saya yang gelap ke ataupun orang lain nampak ke, saya tak tahulah, saya tak nampak apa gelap je. Saya Nampak. Clear Ustaz, clear. Okey, clear. Saya tak nampak. Terhijab namanya. Baik. Habis. Itu panggil ba. Huruf jar. Bila huruf ba tu panggil huruf jar Okey, habis. Dua lagi. Sikit lagi sikit lagi. Saya tulis contoh aja ni. Esok kita masuk huruf qasam pula, huruf sumpah. Kemudian kaf. Dah tulis dah. Tulis semua Okey. Kaf pula. Wal kafi. Kaf ni apa pula? Kalau kaf ni dipanggil huruf tashbih. Ni kaf. Kaf ni lah rupa kaf ni ni kaf ni. Kaf ni dipanggil huruf tashbih. Memang huruf jar tapi nama dia huruf tashbih. Dipanggil huruf tashbih. Huruf tashbih ni huruf apa? Huruf yang menyerupai. Huruf yang diserupakan. Tashbih. Tengok contoh dia. Zaidun kal badri. Ini Mama Malah tak masuk ini takut pening dia. Zaidun kal badri. Mama Malah tak ada. Haji Kawan Zaman pun tak ada ini. Jadi kaf tu dipanggil huruf tashbih. Zaidun kal badri. Nampak tulisan saya Zaidun kal badri tu? Nampak. Tak nampak lah kat saya. Al-Badri nampak? Ni dia Nampak nampak Ustaz. Zaid dia. Zaid. Ni saya nampak. Ustaz tulis Zaid je. Yang lain tu Ustaz belum tulis. Nampak Zaid je. Macam mana? Boleh tak nampak? Bismillah. Ada dah. Dia dah tahu dah.
Dah habis masa tu pakat-pakat terhilang, pakai hilang lah. Ha? Zaid itu seperti bulan purnama. Jadi kaf tu kita panggil tashbih. Memang nama dia harajar. Tapi dalam masa sama dia ada makna yang kedua. Dia panggil, kaf tu dia panggil huruf tashbih. Seolah kata Zaid itu seperti. Seperti bulan purnama. Nampak tak? Ha. Macam mana? Yang tu yang selawat Nabi tu. Badru. Macam mana? Badru Ya, alaina. Ya, Badruddin. Badru alaina. Tola'al Badru alaina. Tala'al Badru alaina. Ha? Tola'al badrul alaina. Tala'al badru alaina. Badru tu bulan nama. Kelihatanlah. Tala'al badru. Kelihatanlah bulan purnama. Tala'al badru alaina. Kelihatanlah bulan purnama tu di atas kita. Nampak tak? Ha. Sebenarnya, dia nak sebut Nabi tu seperti bulan purnama. Tu dia. Ni kalau sebenarnya kalau selawat tu saya boleh terjemah tu sebenarnya. Kalau ikut bahasa Arab betul-betul nahu tu kita boleh terjemah salah satu tu. Sebenarnya maksud dia cantik kalau kita terjemah mengikut kaedah nahu. Jangan mengikut kaedah bahasa Arab terjemah, jangan. Dia tak nak sedap. Ustaz, Ya. Ustaz, Ya. adakah huruf tashbih tu maksudnya kita nak katakan dia sebagai kata perumpamaan ke? Ya, betul. Kita kata seperti kata perumpamaan. Tapi dalam masa sama dia tu haraf jar juga. Dia tu huruf jar. Huruf khafat. Syabih, musyabih Ustaz ya. Tu masalah balaghah tu kita tak mau main lah. Kalau baik kan jadi kan saya tak mau saya tak mencampur. Kalau nak main tu ingat saya Arab satu kan pening. Dia kena ada Zaidu tu musyabbah, kaf tak ada tashbih, al-badru musyabbah bih, dia kena ada wajah syabah. Okey. Tapi saya tak mau tu. Saya tak mau main Terima kasih, balaghah kan. Itu lagi pening Ustaz. Jangan buka lagi. Jangan bagi soalan sebut. Kalau sebut kan saya kena sebut semua. Baik. Itu Zaid itu seperti bulan purnama. Jadi kaf tu panggil huruf tashbih habis. Satu lagi last terakhir lam. Wallamu. Saya padam boleh Boleh saya padam? Boleh. Tu ada Ustazah Siti Nurbaya angkat tangan tadi. Apa nak tanya tadi? Nampak tu ada angkat tangan saat ni. Ya Ustazah? Hari tu dah jauh tadi, dah dekat nombor 4. Yang Ustaz sebut Rocky tu ala Farasi tu kan. Okay. Minggu lepas Ustaz ada tulis al-isti'la hakiki majazi. Nak terang tu balik. Tak, tadi saya angkat tangan masa yang tu. Lepas tu dah Ustaz dah ajar, saya biar je lah. Yang dulu kita dia ala tu ada dua. Satu hakiki maksud ala di atas betul-betul. Satu lagi ala dengan mana majazi. Maksudnya bukan kata ala tu kalau duduk atas betul tak. Hanya martabat peringkat dia tinggi. Tu kena faham. Ala dengan mana majazi mana peringkat dia tinggi. Bukan diri dia tu tinggi. Bukan kata dia tu duduk atas tinggi macam kita sekarang duduk atas bawah tu bukan begitu. Baik. Maknanya yang ala tu membawa dua sama ada dia hakiki, dia betul-betul membawa maksud atas. Tapi kalau dari sudut majazi, dia menunjukkan kedudukan. Ya, betul. Tepat sekali. Lepas tu isti'la apa? Isti'la dia dalam konteks ni apa isti'la tu? Dia isti'la hakiki, isti'la majazi. Isti'la ni asal tertinggi. Okey. Baik. Lepas ni kalau bila tengok Quran, kita tahu dah, Allah ni takkan Allah Ta'ala duduk atas arash. Takkan Allah Ta'ala bertempat. Habis tu Allah dengan mana? Isti'la majazi dia panggil. Maksudnya, kedudukan pangkat dia tertinggi. Bukan Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu yang bertempat yang tinggi. Bukan begitu. Sebab tu kita belajar ilmu nahu ni, sebab ni tujuan ni. Ini tujuan utama kita nak belajar ni. Nak faham apa Al-Quran. Lebih-lebih lagi ni huruf ni. Huruf khafat ni kadang-kadang banyak orang dia tak kaji sebab dia ingat bila sebut
Dia sebab alat atas begitu je, bukan gitu. Habis, satu lagi ba, huruf ba lah Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Okay. Yang terakhir ba, al-ba'u. Lam Ustaz. Bukan huruf lam tu Ustaz. Lam, sorry. Ba tu dah. Walamu. Sorry, lupa dah. Apa nasi kot. Lamu. Al-lamu, okey. Kita buat kurungan. Lam. Baik, lam ni contoh macam mana? Kita kata contoh dia al-malu. Bukan malu Al-malu. Sama kata malu. Malu ni harta. Ustaz, sidakkah li Ustaz kan? Dalam soal yang harja ni kan? Untuk lam kan? Jadi li kan? Sabarlah. Al-malu li Zaidin. Tu. Dia kena ada ayat jumlah dia tu kena penuh. Li Zaidin. Tak mahu ini saya ambil masa sikit Tak apa Ustaz. Al-malu. Bermula harta itu bagi Zaid. Baik. Kalau nak terjemah bagi sedap ke tak? Sebab lam dia dah ada banyak makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah. Lam juga. Lam dengan mana kepunyaan. Kalau bahasa Arab dia panggil apa? Ni tulis. Lam dengan mana? Lam lil milki. Ini kita nak belajar ni. Bukan nak faham kata untuk bagi, bukan. Lil milki. Bermula harta itu ialah milik bagi Zaid. Kepunyaan bagi Zaid. Sedap terjemah gitu. Orang kita kalau terjemah, kalau belajar bahasa Arab, harta itu bagi Zaid. Jadi tak sedap mana ayat tu. Bukan tak sedap. Tidak ada makna huruf jar. Yang tersirat dalam huruf jar tu sendiri kita tak tahu. Ni. Contoh dalam dalam Al-Quran, kita beri satu contoh Al-Quran Alhamdulillah. Baik, ini harta, bermula harta ini milik bagi Zaid. Kan sedap terjemah itu? Baik, kita bagi satu contoh lagi. Dah tulis ke belum? Satu lagi contoh untuk lam. Sudah Ustaz. Okey. Ini ramai tak ada, Mama Alam tak ada, Jika Zaman tak ada. Tak apa, tolong tulis nota Siapa yang tak dapat datang tu. Okey. Satu lagi. Saya padam. Lam lagi makna. Okey, kita ambil Alhamdulillah. Surah Fatihah dia. Okey. Alhamdu. Lillahi. Lam ni. Lam ni kita nak ni. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Ini ulama' dah ada bersisih pendapat. Lam di sini dia ada 3 makna. Satu dengan mana lam lil milki. Ni, lil milki ni satu. Ada 2 lagi. Satu lagi mana apa? Tak apa, saya tulis Satu lagi makna dia lam lil ikhtisas. Lam lil ikhtisas ni dengan mana bermula puji itu ketentuan bagi Allah. Tertentu bagi Allah. Tu ikhtisas tentu. Tertentu bagi Allah. 2 dah. Satu lagi kita boleh terjemah lam tu dengan mana? Lam lil istihqaq.
Istihqaq. Bukan, nanti sekejap. Ini istihqaq. Ni. Lilis istihqaqi. Apa maksudnya? Bermula puji itu sebenarlah bagi Allah. Istihqaq dia panggil. Lam tu dia panggil lam dengan mana istihqaq. Ni saya ajar ni dah dalam ni Tapi untuk jemaah kita ni lah. Siapa yang ikut mata Jumiah ni tahulah. Lepas tu saya buat kelas ni kita tertutup. Lam itu tertentu. Yang pertama apa? Bermula puji itu milik bagi Allah. Segala pak puji itu milik bagi Allah. Ni contoh lam ni. Yang kedua kita terjemah pula. Bermula Ustaz, puji itu. Ya. Ustaz ulang balik Ustaz. Yang mula-mula tu, lil milki tu, bermula puji itu. Bermula puji itu. Segala puji sebab dia alhamdu. Kan? Puji-pujian kan? Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Milik kepunyaan macam tadi. Atau yang kedua, bermula puji itu tertentu bagi Allah. Sebab ikhtisas. Ikhtisas ni dengan mana hussa. Ikhtisas ni tertentu. Khusus tak Ustaz ya? Ya, khusus tu lah. Orang Melayu panggil khusus. Khusus tu ambil bahasa Arab. Ikhtisas. Tertentu bagi Allah. Yang ketiga kita kata lilistihqaqi. Bermula puji itu sebenarlah bagi Allah. Ada 3 makna lam tu situ. Nampak lagi tak? Ustaz, yang ketiga tu apa? Yang pertama tadi lil milki kepunyaan. Lepas tu lil ikhtisas khusus. Kalau lil istihqaq sebenar. Maksudnya puji tu hanya sebenar bagi Allah saja. Layak lah, layak. Layak istihqaq boleh lah. Daripada perkataan hak letaknya. Yang ketiga dari perkataan hak. Benar. Yalah hak, betul lah. Tapi dia asal pada wazan istaf'ala tu Haji Yaakob. Selasa Majid. Selasa Majid. Selasa Majid apa? Biharfain. Biharfain. 2 Majid. 2 tambahan. Istiqaq. Istahqaqa yastahqiqu istihqaqan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Istahqaqa yastahqiqu. Tu malah saya nak erok tu. Malah nak buat tu. Apa? Sorof. Okey, baik. Nampak lagi? InsyaAllah nampak. Alhamdulillah nampak Ustaz. Okey, faham. Alhamdulillah. Dah habis dah. Sampai stesen kita dah tu. Lama sangat Ustaz ajar ni. Ada orang nak masak apa semua tu. Saya minta maaf lah. Hari ni lama sikit. Nanti tersambung pula esok. Saya masak Ustaz. Tak apa Ustaz. Ni delivery lah. Tak apa. Kami nak belajar ni Ustaz. Tak apa. Delivery pun tak apa. Baik. Faham lagi Ustazah Siti Nurbaya? Faham? Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah Okey, nanti esok tersambung balik. Stesen dah sampai. Tolong buat koma. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Esok kita masuklah huruf qasam. Huruf sumpah pula. Tu dia. Baik, habis itu. Terima kasih banyak semua. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf. Kalau ada salah dan silap atau terkasar bahasa semasa saya mengajar tadi. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi.